Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents via MY. Terima kasih karena masih lagi bersama-sama kami di dalam menerokai dunia politik Malaysia yang penuh dengan warna-warni. Atau sejujurnya, kadang-kadang lebih gelap daripada cerah. Pada video kali ini kita ingin membincangkan tentang satu perkembangan besar yang sedang menggoncang kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan gosip, bukan juga kabar angin, tetapi satu krisis yang sedang berlaku di depan mata kita apabila dua orang menteri kanan dari PKR, Rafizi Ramli dan Nik Nazmi Nik Ahmad, masing-masing umum ingin meletakkan jawatan. Ya, dua tokoh yang sebelum ini kita anggap sebagai pelapis masa depan untuk negara ini. Tetapi tiba-tiba kata mereka ingin mengundur diri daripada kabinet. Apa sebenarnya yang sudah berlaku? Baiklah, mari kita coba faham dahulu situasinya. Rafizi, Menteri Ekonomi yang sebelum ini selalu menjadi poster boy untuk reformasi ekonomi Malaysia, sudah mengumumkan yang dia akan letak jawatan berkuat kuasa 17 Jun ini. Tetapi menariknya sekarang dia dalam tempoh cuti sehingga 16 Jun. Nik Nazmi pula, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, akan mengikut langkah yang sama. Dan beliau bercuti dari 29 Mei dan akan letak jawatan secara rasmi pada 4 Julai. Tetapi yang pelik, surat letak jawatan mereka masih lagi belum diluluskan oleh Perdana Menteri. Kata sumber dalaman pejabat Perdana Menteri, masih ada usaha sedang dijalankan untuk memujuk mereka kekal dalam kabinet. Maksudnya masih lagi belum muktamad. Tetapi kalau kita tengok pada nada dan timing pengumuman itu, selepas kalah dalam pemilihan parti, ramai yang tertanya-tanya. Adakah ini sekadar soal kalah pertandingan ataupun ada sesuatu yang lebih besar sedang berlaku di dalam PKR itu sendiri? Pemerhati politik ada cakap benda ini bukanlah kebetulan. Dua pemimpin muda, dua nama besar di dalam parti, dua orang yang punya pengaruh, tiba-tiba serentak ingin keluar dari kabinet. Ini bukanlah benda yang kecil. Ini seperti satu isyarat bahwa ada masalah dalaman di dalam PKR. Mungkin mereka sudah hilang keyakinan terhadap hala tuju pentadbiran Anwar, ataupun mungkin mereka rasa suara mereka sudah tidak didengari dalam proses membuat keputusan. Kita tidak tahu jawapan yang tepat, tetapi semua petanda menunjukkan retak dalam struktur kuasa itu memang wujud. Seterusnya, muncul pula satu lagi berita yang menambah bara dalam api. Tengku Zafrul Abdul Aziz, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, ya, bekas Menteri Keuangan era Ismail Sabri, tiba-tiba mengumumkan yang beliau keluar daripada UMNO. Tetapi dia tetap kekal dalam kabinet Anwar. Ini yang buat ramai ternganga. Macam mana boleh jadi macam tu? Seorang menteri yang dilantik atas kapasiti sebagai senator UMNO sekarang bukan lagi ahli parti itu, tetapi masih lagi duduk di dalam kabinet perpaduan yang kononnya dibina atas semangat gabungan pelbagai parti. Bukankah ini membuka pintu kepada soalan tentang integriti dan konsistensi kerajaan Madani ini sendiri? Kalau kita tengok sejarah, Tengku Zafrul ini memang dilihat sebagai teknokrat, bukanlah orang politik. Tetapi sejak akhir-akhir ini, desas-desus bertiup kencang berkata yang dia ingin masuk PKR pula. Malah katanya sedang mengintai ruang untuk menyelinap masuk. Kalau betul, ini menunjukkan permainan kuasa yang lebih licik daripada apa yang sedang berlaku. Apa sebenarnya motifnya? Ingin kekal dalam kabinet? Ataupun mahu pengaruh dalam PKR? Ataupun sekadar mencari platform politik yang lebih selamat selepas keluar dari UMNO? Yang pasti, ini menimbulkan persoalan besar. Kalau Anwar benarkan Zafrul masuk PKR dan terus kekal sebagai menteri, bukankah itu akan mencetuskan ketidakpuasan akar umbi parti yang sudah lama berjuang dari bawah?
Dan dalam keadaan dua Menteri PKR yang ingin meletakkan jawatan, Zafrul pula bebas keluar UMNO dan masih lagi kekal menteri. Oleh itu kita kena tanya, siapakah nanti bakal pengganti Rafizi dan juga Nick Nazmi? Ada beberapa nama yang disebut, Fuzia Saleh, Adam Adli, Ramanan, Sim Zazin, tetapi adakah mereka sekadar pengisi kekosongan ataupun mampu membawa kestabilan politik dan kembalikan keyakinan rakyat terhadap kerajaan Madani? Fuzia misalnya, memang orang lama di dalam parti, aktif sejak tahun 1999. Tetapi mampukah dia menggalas beban politik dan ekonomi dalam suasana sekarang yang semakin mencabar? Dan jangan juga lupa, ada spekulasi bahwa Kementerian Ekonomi mungkin akan dikecilkan skopnya dan akan diserap balik ke bawah jabatan Perdana Menteri ataupun Kementerian Keuangan. Kalaulah itu berlaku, berkemungkinan besar UMNO akan dapat portfolio itu kembali untuk imbangkan semula kuasa di dalam kerajaan. Sebelum Zafrul keluar dari UMNO, mereka ada 7 menteri. Sekarang tinggal 6. Presiden UMNO, Zahid Hamidi, sudah minta supaya kuota 7 itu dikekalkan. Ini tekanan politik yang besar buat Anwar. Ingin menjaga hati PKR ataupun ingin puaskan hati UMNO? Inilah dilema utama yang sedang dihadapi Perdana Menteri. Kalau terlalu tunduk kepada tekanan UMNO, maka PKR akan nampak lemah. Tetapi kalau Anwar tolak permintaan Zahid, UMNO boleh tarik sokongan dan itu boleh menjadi titik mula keretakan besar di dalam kerajaan perpaduan. Jadi apakah jalan tengah yang diada? Lantik orang baru dari PKR ataupun serah satu lagi kementerian kepada UMNO? Atau adakah dia akan buat rombakan kabinet kecil Desember nanti dan tunggu masa yang lebih sesuai? Tapi mari kita tanya soalan yang lebih tajam sedikit. Adakah kita sedang melihat permulaan kejatuhan kerajaan Madani? Kalau dua orang pemimpin PKR sendiri sudah hilang kepercayaan, adakah ini petanda bahwa rakyat pun tidak lama lagi akan ikut hilang keyakinan terhadap kerajaan ini? Dan Zafrul keluar UMNO, masuk PKR, masih menteri. Ini orang neutral kah ataupun Trojan horse? Kamu tahu apa itu Trojan horse? Yang akan mengubah keseimbangan kuasa di dalam sesuatu parti. Adakah kita sedang menyaksikan satu lagi langkah Sheraton dalam versi yang lebih senyap, lebih lembut, tetapi sama-sama bahaya? Mungkinkah kita akan lihat satu lagi perubahan kerajaan sebelum PRU 16? Siapa tahu. Ataupun kerajaan ini mampu bertahan walaupun dalam keadaan yang goyah macam ni. Kawan-kawan semua, inilah masa untuk kita buka mata dan nilai sendiri. Politik Malaysia sekarang bukan lagi tentang ideologi, tetapi tentang tawar-menawar, kompromi dan survival. Dan bila pemimpin muda sendiri pun sudah mula keluar, kita kena tanya, siapa sebenarnya yang masih percaya pada perjuangan? Akhir kata, kami ingin dengar dari Anda pula. Apakah pendapat Anda tentang peletakan jawatan Rafizi dan juga Nick Azmi? Adakah ini langkah bijak ataupun satu bentuk protes yang senyap? Dan patutkah Tengku Zafrul terus kekal sebagai menteri walaupun sudah meninggalkan UMNO? Adakah kabinet Madani ini masih kukuh atau sebenarnya sudah retak menanti belah? Baiklah semua, tinggalkan komen Anda di bawah. Dan jangan juga lupa untuk tekan like, share video ini pada rekan-rekan Anda, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk terus bersama kami menyelongkar realiti politik tanah air yang tidak semua berani kupas. Terima kasih sekali lagi kerana menonton. Kita jumpa lagi di dalam episod yang akan datang. Salam hormat dan ingat kawan-kawan, politik bukan sekadar siapa yang menang pilihan raya, tetapi siapa yang benar-benar menjaga masa depan rakyat.